Ya rezeki yang berkat. Dengan rezeki tu kita boleh buat kebaikan, boleh sedekah, boleh gapo, ada orang boleh rezeki. 30,000 sebulan masuk gaji. 10 riyal masjid tak boleh bui. Hari-hari Jumaat kata nak bui masjid. Mikir amun nak bui. Baik amal. Tak boleh bui. Jadi kita minta rezeki yang berkat. Jangan minta rezeki saja takut jadi masalah kepada kita. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa' fi umurid diniyah, sehinggalah perkataan beliau sekat mana 29 apa yang dianjurkan selepas berwuduk. Ni buat confuse lagi. Mana mengaji confuse. Ni bukan jauh satu dah kita, habis sekolah dah berlaku pok kita, habis dikata ni dah berlaku. Berat mengaji lagu ni. Ni buat panik selalu. Kalau tak hanya muka surat jadi panik. Sudah. Apa yang dianjurkan selepas berwuduk? Kita sebut dah cara-cara sunat berwuduk secara tafsir, secara halus yang sebut sosok. Sekarang apa dia kau benda sunat yang dilakukan selepas daripada berwuduk? Lepas pada ambil air sembahyang apa dia nak kena buat? Selepas selesai berwuduk disunatkan membaca ni doa lah, ambil air sembahyang dan mandi junub. Lepas kada kita mandi junub pun sunat baca doa ni. Sunat baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu doa dia dah. Kita minta supaya Allah Taala jadikan kita orang yang banyak bertaubat. Jadikan kita orang yang suka membersih, sama ada bersih zahir ataupun bersih batin. Dan jadikan kita daripada hamba-hamba yang soleh. Kemudian hendaklah ia membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca 3 kali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Nabi SAW berkata, siapa yang mengangkat wuduk kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah saat ini, nescaya dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang lapang dan dia dapat masuk daripada pintu mana yang ia suka. Tengok hadis riwayat Imam Muslim. Sebut hadis lagu tu. Doa selepas ambil wuduk sahaja. Maka kelebihan dia Allah Taala tawar kepada kita. Syurga ni ada 8 pintu, 8 tingkatan. Maka nak masuk syurga mana boleh tahan nak masuk. Tuhan buka habis pintu. Ada orang masuk syurga tak boleh masuk kursi-kursi, dia kena masuk pintu ni. Tak ada pilihan dia terpaksa masuk pintu ni. Maka antara kelebihan doa selepas daripada wuduk, Allah Taala buka semua pintu nak masuk pintu mana pun boleh. Hok lapar-lapar tu. Kelebihan. Nampak benda mudah deh, tetapi kelebihan dia besar. Tak rugi alik Tuhan. Tuhan betul-betul nak beri syurga kepada kita. Kerja mudah ya, kadang-kadang boleh pahala yang begitu berganda. Tapi kena ingatlah. Ingat ke tak? Doa lepas hari semaya asyhadu an la ilaha. Ingat dah. Tanya sore-sore dak masuk. Honggak kelik tentu honggak kelik. Tiba-tiba sakit perut kok mana tahu. Diriwayatkan daripada Al-Hakim dan sahih di dalam dan disahihkannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya, barang siapa berwuduk kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika, saat ni kan sambung, nescaya dituliskan di dalam papan kemudian dicap, maka ianya tidak akan pecah sampai ke hari kiamat sehingga ia melihat sendiri ganjaran yang besar. Doa yang kedua pula lepas pada asyhadu tu kita sambung subhanakallahumma wa bihamdika ni.
Maka pahala dia Allah Taala tulis perkataan kita saat ni, pahala dia maka Allah Taala letak cok wak naik di bawah arasy. Wak naik di bawah arasy apa maksud dia? Bererti pahala ni tidak akan terbatas. Dah cok dah, akhirat baru boleh tengok benda tu. Akhirat baru boleh tengok. Nah. Maknanya tak ada istilah terbatas. Ad-Dailami berkata, siapa yang membaca surah Al-Qadar selepas daripada mengambil wuduk adalah ia daripada golongan as-siddiqin. As-siddiqin ni orang yang jujur dengan Allah. As-siddiqin orang yang jujur dengan Allah Ta'ala. Nama ni payah kita ni nak jadi as-siddiqin, orang yang jujur dengan Allah. Kadang-kadang kita ni semaya rajin dah, taat rajin dah, tapi tak berapa nak jujur. Semaya muncung mulut-mulut. Malah subuh-subuh bangun mecok lama nanok lagi gogok orang ni kawin dia mamai boleh muncung. Ingat Tuhan tak sel semaya kita. Kalau tak semaya tak ugah Tuhan. Lah ni untuk diri kita. Maka ramai orang buat ibadat tapi nak jadi orang jujur dengan Tuhan ni payah. Kita taat pada tok laki kita. Tanya mari serabut kadang-kadang nak ikhlas tu payah juga ni. Demo ni kata singgah apa singgah hamba serabut otak dah kata memelah berahi hamba pun nak makan gula juga. Hamba berahi singgah demo nak kata gimana? Demo nak khimat ke hamba ko, demo nak khimat ko diri demo. Hamba berahi singgah kena buat singgah. Kadang-kadang yang main mecok juga. Maka kalau orang sidik ni orang jujur sungguh dia buat kerja kerana Allah Taala, maka tak ada istilah serabut bagi dia. Kita tak siapa peringkat darjah orang sidikin ibadat kita lagu ni Mari kadang-kadang tak say mari ke monggo kena mengaji fardu ain. Marilah dalam keadaan malah. Nampak ya Allah tu bawa beg mucung-mucung tu ya Allah. Serabut. Nampak mari dalam naik motor mapuh tengok jalan dah motor tak isi minyak serabut jadi mai dia jadi maka orang nak jujur dengan Tuhan ni payah. Payah nak jadi jujur dengan Tuhan ni. Maka antara nak dapat pangkat darjat jujur dengan Tuhan baca surah Al-Qadar 3 kali lepas pada ambil ismaya. Lepas pada ambil ismaya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Panjanglah sikit supaya tak bomo lah lepas pada semaya tu. Gapo dia tak tahu ni. Tak apalah. Dan sunat angkat tangan tinggi. Antara doa yang disunatkan angkat tangan pertamanya ketika semaya duha. Semaya duha ketika kita baca doa duha tu sunat angkat tangan straight lagu ni. Biarlah doa biasa pun tapi sunat angkat tangan straight. Kedua ketika ambil ismaya, lepas ambil ismaya sunat kita berdoa begini boleh juga. Tak sunat angkat gini. Dan tengok ke atas dan tengok ke sebelah atas. Sunat lagu tu. Biasanya berdoa ni gini. Okey, ada 3 peringkat. Gini patut ni akhir sekali. Nabi berdoa biasa lagu ni. Tanya ada benda besar sikit dia angkat tangan gini. Tanya besar sangat, tanya ada masalah kau ketika perang, kau ketika munajat, kau ketika tak ada ujian, kau gapo dia istisqa kau Nabi angkat. Kecuali ada beberapa doa Nabi angkat gini. Nampak? Iaitu doa selepas pada ambil ismaya, doa ketika duha. Tak apa jangan tunjuk depan orang lah nama. Ki ada kawasan dia doh, kawasan dia. Jangan pergi depan suran ni lah tengah-tengah. Pesel lah tok bila. Nama dia kawasan wuduk kita dah. Tutup dah lah ni. Gitu. Buat gitu. Sunat lagu tu. Tu antara doa yang sunat angkat tangan straight Lagu mana nak tahu doa kita makbul? Ada ulama kata kita serasa berat tangan. Kadang-kadang berat juga malah doa main lama-lama tu tangan letak atas pohon gulaya duk tengok tangan ada juga doa tak tangan sungguh. Ada ulama kata apabila kita berdoa kita lupa benda tu. Ni tanda Tuhan terima tu. Kalau masih teringat lagi berarti Tuhan tak terima. Tu antara orang kata kaifiyah. Antara tanda-tanda doa kita diterima, kita minta satu permintaan kita pun lupa. Tu Tuhan terima tu. Tuhan terima permintaan kita. Ingat Tuhan janji Tuhan terima belaka permintaan. Cuma jawapan menurut Allah Ta'ala. Tuhan kata Tuhan janji nak terima apa tak jadi ni. Gini. Tuhan kata hamba nak terima tapi cara kabul dia menurut Allah Ta'ala. 3 permintaan kita. Pertama sama ada Tuhan buat apa yang kita minta. Kita minta kepada dia. Boleh kereta sungguh. Supaya dah. Kita minta kereta cak air. Boleh cak air. Tak ada bukan kereta cak itik. Boleh betul-betul. Kedua Tuhan wi benda lain kepada kita. Tuhan wi benda lain kepada kita. Misalnya kita minta kereta, Tuhan wi bah. Allah bah. Berat kata. Ketiganya Tuhan tak wi. Tuhan tak
Oh supaya kita dak. Tuhan tak kati, Tuhan tunggu di akhirat. Maka berdoa ini pahala. Dalam satu hadis kata, manusia apabila berjumpa dengan Allah Ta'ala, Tuhan tunjuk kebaikan dia. Maka banyak kebaikan dia tak buat je nampak. Saya rasa saya tak buat benda ni. Saya rasa tak buat. Mari bukan buku saya ni ya Allah ya Tuhan ku, bukan buku saya ni. Banyak benar kebaikan ni. Katanya Allah Ta'ala buku dia mudah ni. Dok saya tak buat ni. Tak pernah saya buat ni. Maka katanya Allah Ta'ala ni buku dia mudah. Bukan. Katanya Allah Ta'ala kebaikan yang demo rasa demo tak buat itu adalah pahala yang doa-doa demo yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka lelaki tu akan royak, kalau tak kabul belaka pun doa atas muka dunia. Nak tengok pahalanya, apabila dapat tengok pahala, maka pada masa tu baru dia rasa kalau Tuhan tak terima semua doa dia ke molek. Tu. Kita lah ni nak kita minta tu naknya. Nak gini, nak comel, nak tinggi, nak gapo. Nama hak pendek doa suruh tinggi, hak tinggi telajak doa suruh pendek sikit. Pelik sungguh. Nama macam-macam manusia ni Kadang-kadang kita minta benda yang tidak layak, tak penting sangat kadang-kadang minta dengan Tuhan. Macam-macam. Maka kadang-kadang Tuhan tak terima sebab apa potong dulu telajak permintaan kita, Tuhan ganti dengan benda lain, benda yang bermanfaat kepada kita. Kadang-kadang minta kenderaan, Tuhan tak beri kenderaan. Kita kalau boleh kenderaan tak mari surah pula. Ingat kenderaan sekali kalau jalan kaki siapa masjid. Kalau boleh kenderaan siapa mai yeding pula. Tak siapa masjid pula. Jadi Tuhan tak beri. Pak sudah tak beri kenderaan kita. Dia tahu dah kita ni bahasa jenis tebal lah. Jadi siapa dia bijak kita ke Tuhan bijak? Tentulah Tuhan. Sebab tu ulama kata kalau Allah Ta'ala terima permintaan aku, ulama kata, maka aku gembira sekali. Aku gembira lah. Tuhan minta, Tuhan terima permintaan kita, aku gembira sekali. Tetapi apabila Tuhan tak terima permintaan aku, maka aku gembira 10 kali. Kerana apa? Kerana permintaan aku adalah hasil buah fikiran aku. Mungkin benar, mungkin tepat, mungkin apa dia. Tetapi kalau hak Tuhan tak terima, itu adalah pilihan dia. Tentu dah paling hebat lagi. Hak kita pilih, hak tu pilihan kita. Suka dah hak kita Tuhan buat apa yang kita pilih, apa yang kita nak. Tetapi hak Tuhan nak, lagi-lagilah hebat. Kerana Tuhan lah yang mentadbir. Allah ni dia tahu hak mana molek, hak mana tak molek. Tu nak jadi siddiqin tu payah dengan Allah Ta'ala Antaranya bahasa surah Al-Qadar, selepas daripada wuduk insya-Allah kita jadi orang jujur dengan Allah Ta'ala. Dalam ibadat ni nak mencari kejujuran. Bukan kata dalam ibadat dalam semua pun nak cari jujur ni payah Boleh kita kata buat-buat jujur, buat-buat jadi orang jurus. Boleh, tapi orang jujur sungguh ni lain. Orang jual gori pisau jurus tak lain dah. Nampak jual gori pisau lagu lain dah Siapa yang membaca 2 kali nescaya dituliskan namanya di dalam Dewan Asy-Syuhada. 2 kali baca. Dapat anugerah, dapat pakat masuk dalam kategori nama orang mati syahid. Dan barang siapa membaca sebanyak 3 kali. Kok mana ni baca surah Al-Qadar selepas daripada wuduk. Dia golongan as-siddiqin. Baca 2 kali dapat asy-syuhada. Barang siapa membaca 3 kali nescaya dibangkitkan bersama anbiya. Bangkit bersama nabi-nabi. Sekalipun martabat kita tak serupa dengan nabi, tapi kalau kita ada dalam majlis dia sekali. Disunatkan pula selepas itu membaca Allahumma ighfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi wala taftinni bima zawaita anni. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosaku, luaskan rumahku. Minta luas rumah. Masuk luas rumah sini, orang yang duduk dalam rumah tu rasa selesa. Tak syarat rumah luas. Kadang-kadang rumah luas pula serabut, nak nyapu, nak vacuum pun tak ada sakit pinggang, serabut pula. Dulu buat rumah luas-luas nampak macam ada faedah. Lah ni anak-anak tak ada, kita pula. Dah lah kita ke orang tua. Nyolak cermin saja suruh nak terletak dah. Cermin saja nyo buat lagu mana pintu berat dulu nampak macam okey, nampak macam comel kacau ke apa dia. Jadi ketolu diri sendiri pula. Maka manusia lagu tu lah. Nampak masuk luas rumah sini, kita minta Allah Ta'ala kata hati kita duduk dalam rumah tu luas. Serah lapar ya. Masalah ada gapo-gapo rumah bocor pun rasa terjenera. Tak ada masalah.
Nampak nak tukar pun tak si tukar pun tak apa biar kita tidur dengan hujan lagu ni lah. Nampak malah tukar sangat. Nampak kayak apa ke tu? Ya serabut-serabut ni bukan di rumah, kadang-kadang je serabut. Serabut di hati orang tu tak luar. Berkatlah pada rezeki, minta rezeki yang berkat. Ada orang minta rezeki saja, jangan minta rezeki saja. Kadang-kadang rezeki itu membuatkan kita lupa Allah Taala, membuatkan kita lupa sayang dengan orang baik. Dulu masa tak ada piti, Allah sayang dengan muslimat lah, kumpulan yasin lah, rajin mari ngaji. Apabila ada piti sikit buat nego online kau apa dia sibuk lah ni. No, tu hari piti sikit rezeki sikit jadi tak apa nak sayang dengan orang-orang baik. Majlis-majlis ilmu tak mari. Nampak majlis-majlis magapo dia kok tak si mari surah, tak si mari ngaji, jangan. Tu rezeki yang membawa fitnah kepada kita. Cari rezeki hak berkat. Biarlah kita boleh piti contohnya kaya, tak apa rezeki yang berkat. Boleh mari majlis ilmu, boleh duduk dengan orang-orang soleh, boleh hadir gini. Nampak? Tidak jadi sombong dengan rezeki kita. Ada orang ni tu heavy kereta seputih sombong dah. Jalan menenggok. Tu yang sama tinggi dengan pitu ya tu nenggok gitu tengok kereta metel-metel lah beli kereta baru lalu dia ipak ngecik atas muka orang. Nampak tak tengok gitu lah kontrol macu ni takutnya marah dia orang perangai baru boleh kereta seputih sombong dah kadang-kadang rezeki tu jadi fitnah kepada kita. Jadi kita minta rezeki yang berkat, jangan minta rezeki saja takut jadi masalah kepada kita. Ada orang tu nak jadi baik tapi rezeki menarik dia. Dia mau kena cara ni, syarikat demo tak ada masa jadi sibuk gitu. Dulu banyak masa free. Dulu jual goreng pisang ya, boleh tak nak berhenti lah ni online goreng pisang. Bobo dalam seku. Gapo dah? Goreng pisang Cih gapo dia nya bobo ni, bobo macam-macam. Laku kaluk tak ada mari mengaji lah jawapan dia. Dia rezeki yang berkat. Dengan rezeki tu kita boleh buat kebaikan, boleh sedekah, boleh gapo, ada orang boleh rezeki. 30,000 sebulan masuk gaji. 10 ya masjid tak boleh bui. Hari-hari Jumaat ketat nak bui masjid. Mekeh ambo nak bui. Baik tak boleh bui. Orang tu gaji 300 ya sebulan boleh bui 10 ya masjid. Hari Jumaat rezeki berkat. Rezeki menolong kita untuk akhirat kita. Ni rezeki menarik kita pula. Ni masalah. Nabi royak dah. Nabi kata kesusahan itu aku tidak bimbang. Nabi sebut kepada sahabat, wahai sahabatku, kemiskinan tidak aku bimbang kepada kamu. Kerana Rasulullah tengok dah sahabat dia semakin susah, semakin kuat agama, semakin beramal dengan agama. Tetapi aku bimbang kesenangan kepada kamu. Kerana apa? Apabila kamu senang, kamu akan berlomba, bergocoh, berebut nak cari kesenangan, sehinggalah kamu hancur sebagaimana orang-orang dulu hancur. Nabi tak bimbang kaya kat miskin. Sebab kita tengok fenomena orang susah ni kadang-kadang rajin mari balasah. Nama, dah duduk rumah panas, masjid ada ekong juga jadi. Sedap duduk surau jauh comel surau pada rumah hamba. Kalau kaya sikit malah banyak sibuk benda. Kadang-kadang nak mari ngaji, Allah ada kerja pula kena jumpa klien punya sudah jeng kita. Ambil minta rezeki yang berkat, yang tidak mengganggu amal taat kita dengan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau jadikan fitnah terhadap apa yang engkau palingkan daripadaku. Jangan buat fitnah, jangan buat ujian, jangan benda-benda yang kamu beri itu jadi ujian kepada hamba. Jadilah dia penolong kepada ibadat hamba. Disunatkan juga sembahyang 2 rakaat sunat wuduk selesai daripada wuduk. Lepas pada ambil air sembahyang, sunat kita sembahyang 2 rakaat dipanggil sembahyang sunat wuduk dipanggil. Qadar mana? Ulama khilaf. Yang penting lepas pada ambil air sembahyang pakai kain kana Allahu Akbar. Sembahyang selalu. Sunat lagu tu. Antara kelebihannya Rasulullah tanya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, Rasulullah apabila ketika Isra' dan Mi'raj naik ke langit, dalam syurga antara tempat yang Rasulullah ziarah adalah syurga. Dalam syurga Rasulullah bunyi ni tapak selipar Sayyidina Bilal. Sering. Sebab Sayyidina Bilal ni macam kita, bilik Rasulullah ni sebelah kanan, mihrab Rasulullah, bilik rumah Rasulullah ni sebelah kanan lagu ni. Maka Sayyidina Bilal kalau nak mari dia lalu sebelah bilik Rasulullah. Maka Rasulullah ingatlah, perasalah cara jalan Sayyidina Bilal ni sering lagu ni. Maka ketika malam Isra' Mi'raj Rasulullah bunyi selipar Sayyidina Bilal dalam syurga.
Maka lepas pada Rasulullah balik, Rasulullah tanya Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apakah amalan yang kamu buat sehingga aku dengar seolah-olah macam yakin dah mu akan masuk syurga? Yakin dah mu boleh masuk syurga sebab selipamu bunyi dah. Aku kenal lah selipamu nya." Maka Sayyidina Bilal kata, hamba tak ada ibadat istimewa. Cuma setiap kali hamba terbatas semaya, hamba pergi ambil semaya dan hamba semaya 2 rakaat. Dalam hadis tu Nabi tak sebut semaya sunat wudu. Maka ulama beri nama sembahyang sunat wudu. Kerana sempena ambil semaya, maka kita. Dalam hadis pula Nabi kata siapa dia ada hajat gini-gini, Nabi kata ambil air semaya molek, semaya 2 rakaat. Nabi tak sebut semaya sunat hajat, tapi ulama beri nama sempena kala-kala kita ada hajat, kita semaya, maka semaya itu dipanggil semaya sunat hajat. Nah, ni semaya hajat pun bid'ah lah, berapa dia tak ada zaman Nabi. Berat. Nama tu tak siwi tukar sahaja nah. Sempena ambil semaya kita panggil semaya sunat wudu lagu tu. Maka Rasulullah katanya saya bin Bilal, hak ni lah amalan hamba lepas pada tempatan ambil semaya, lepas tu ambil semaya 2 rakaat. Semaya sunat wudu ni ada ulama kata selagi mana tak batal semaya tu boleh kita semaya sunat wudu. Pendapat muktamad lepas pada ambil semaya kita siap-siap semaya lalu. Kalau lambat sikit maka habis dah lah waktu untuk sembahyang sunat wudu. Okey, sembahyang sunat wudu sekali saja nah. Diriwayatkan bahawa tatkala Rasulullah masuk ke syurga dia mendapati Bilal sudah ada di situ. Lalu baginda bertanya, "Apa yang menyebabmu mendahului aku masuk syurga?" Jawab Bilal, "Aku pun tidak tahu, hanyalah setiap kali aku memperbaharui wudu, aku bersolat 2 rakaat mengiringinya." Tu kelebihan sembahyang sunat wudu. Yang kita kena rajin-rajin lah semaya rajin semaya. Kalau boleh ada dalam air semaya semacam time nyusu anak biar ada dalam air semaya. Barulah anak jadi berjodoh. Ni mak pun Allah, mulut suka beruh. Nama kecek Allah Rabbi. Bila-bila nyusu apa kotak lelaki. Tobik anak supa rimah lah. Biar ada air semaya semacam baru anak tu jadi berjuruh. Macam-macam lah ada orang tanya tokoh ibu misali lah petua dia lagu mana anak jadi alim belaka belah-belah. Anak 18 jadi alim belaka, jadi ustaz belaka. Juruh pula tu. Kalau ustaz lipat boleh kira lagi juruh belaka anak dia. Antara amalan dia kata setiap kali hamba nak menyusu hamba ada air semaya semacam. Hamba ada air semaya semacam. Tu cara dia. Dan antara cara lagi nak suruh anak dengar kata ambil air semaya kita tu minum air semaya kita. Air semaya ibu dia, ambil air semaya ketika zuhur, basuh muka yang kedua dan basuh tangan kanan yang kedua. Basuh muka pertama yang tak ada lagi. Basuh muka yang kedua tak ada. Basuh tangan yang pertama lagi masuk lagi. Yang kedua tak ada. Kupu buat air tawar, bubuh lagu ni. Tak. Taing duduk saja okey bubuh dalam air kau apa dia untuk anak kita minum jadi juruh anak dengar kata. Kalau hak jenis buah lawan ibu dia, minum air lagu tu. Yang ada banyak je cara. Hak ni cara hak paling mudah. Ibu dia saja boleh buat, kakak dia tak boleh. Ibu dia air semaya zuhur. Yang hak subuh, dia lagu lain pula subuh untuk muka lain. Zuhur ni untuk tak dengar kata waktu zuhur. Semaya zuhur. Yang zuhur qada. Zuhur dah waktu zuhur nama. Zuhur ibu pun qada juga. Lepas tu banyak selawat. Lepas tu banyak doa ke anak kita. Kadang-kadang mak tak doa ke anak, ada juga masalah. Dalam semaya tak doa ke anak-anak dia jadi juruh. Time tidur tu kita pergi tidur anak kita. Bukit Amerika duk baca cerita fairy tale Amerika, kita duk baca suruh anak dia tidur. Jangan duk baca tu kita pergi tidur anak kita. Time dia tidur tu kita bacalah lau anzalna hazal Quran ko siuk di umur siuk tidur dia. Time dia nyawa tu biar dia seduk. Kita tengok molek lah. Habis tu okey, time dia lembuh kita pun siuk. Sama sudah seduk. Yang tangi dia hembuh nampak masuk dari mulut kita sendiri kak. Kita pula jadi juru. Apa mek jadi straight lagu ni. Mek tahu telai lagu mana. Nampak mek pula jadi pening dia nampak. Tu. Lah ni budak-budak ni semakin tak dengar. Nabi kata akhir zaman anak-anak semakin suka, semakin rapat dengan saing, jauh dengan ibu bapa. Memang lagu tu. Ngamak pak dia.
Dia lebih percaya saing dia daripada mak pak dia. Mak pak kata lagu ni, dah saing kita kata lagu ni. Padahal saing dia sama tak rajin belanja makan. Mak pak dia duk cari makan tak dengar kata. Nabi kata fenomena akhir zaman adalah anak-anak lebih rapat dengan saing-saing lebih jauh daripada ibu bapa. Taat kepada isteri, derhaka kepada ibu. Anak jantan pula taat kepada bini. Sudah. Mak dia jerit, wah tak carut Ya anak jantan ni ibu dia lah segala-galanya. Kena taat kepada perempuan, ibu tu. Manakala isteri pula kena taat kepada suami, lelaki. Yang badi lagu tu. Jantan taat kepada Tino, Tino taat kepada jantan. Ya tu gile-gile lagu tu. Sebab tu setengah tepat tu lelaki kalau berkahwin duduk dengan ibu. Jadi rumah jadi besar lah, dekat. Manakala anak perempuan nikah duduk dengan orang lain. Lagu tu. Sebab apa mudah dia nak cara ke ibu dia. Makruh kita nikah dengan perempuan yang tidak disukai oleh ibu kita. Ibu kita tak suka, ibu kita tak kenal. Kita nikah, tak ada masalah, tak wajib kita. Mak kita kata cerai. Mak tak suka dia. Apa? Dia tak berahi wudu. Astagfirullahalazim. Tak berahi wudu mak dia. Nampak? Maka lagu mana kalau mak kita kata cerai? Nampak? Lagu mana? Afdalnya cerai. Tengok ulama jaga ibu. Siapa tahap lagu tu? Sebab tu kalau nak cari isteri ke, panggil ibu kita. Mek lagu mana kenal ke dok dia. Kalau dia tak kenal jangan jadi masalah. Kita nak jaga bini kita lagi, nak jaga ibu kita jadi masalah. Afdalnya kena cari ayah dia tak jaga, ayah ikut mu. Nak jadi bewok, nak jadi serati ikut mu. Ayah dia tak ada masalah, tapi ibu ni masalah. Bapa ibu biasa masalah kerana anak ni dia jaga 20 tahun dah. Tiba-tiba mari orang Tina pick up anak dia. Dia nak tengok, hak saya siapa dia? Aku ke hak jaga 20 tahun mu ke hak Tino baru mu kenal 2-3 hari ni? Kalulah menantu tak pandai teka tok tua, sudah. Masalah. Jatuh nyanyi masalah. Tadi serabut pergi rumah mek pula saya tak lagi lah mana. Jadi itu ambil jadi nama. Makruh hukumnya ni. Cari hak mak kita suka. Ayah ni jarilah dalam kitab fiqh tak ada sebut pun ayah sebab dia boleh pergi belakang. Boleh pergi belakang, jangan pilih bewok sudah lah. Masa manusia daerah tak ada masalah gapo nama. Yang mak ni dah tak boleh. Biasalah dia jadi cemburu. Jadi deki anak dia ni. Makruh wudu, benda-benda yang makruh dibuat ketika wudu. Antara perkara yang makruh ketika ambil air sembahyang ialah membazir air ketika menuaikan air. Membazir air ni hukum dia makruh. Kalau air kita dah, kalau air rumah kita, kalau air surau haram berdosa kerana air ni diwakafkan untuk ambil air sembahyang, bukan untuk bazir. Standard lah buka ni. Sebab tu kalau nak buka air masjid, okey, kalau orang warung ambil air sembahyang rumah, tak usah ambil air sembahyang masjid, takut-takut terbazir air orang. Air masjid ni air wakaf, maka kena cara molek lah. Bukan kata buka sikit benar, tak sesuai lah buka ni. Ada orang tu yang buka habis, tak tahu beranak boleh buka pahit ke mana. Ya buka siapa habis, tak syarat kena buka siapa habis. Rumah dia pandai pula buka sikit. Ada orang jenis mentality dia panggil ni. Cara mikir lagu tu kalau air surau tu gak beroknya buka air. Hak ni dosa. Hak rumah kita, harta kita sendiri kalau bazir aku dia makruh. Kita buka sikit pandai pula rumah. Nama bata pahit buka slow-slow. Kalau hak surau ni buka slow. Cabut bata pahit surau ni. Ada orang lagu tu mentality dia lagu tu. Haram bazir air masjid. Mengelak anggota wuduk dengan kain. Hamba sebut dah ni hari tu ni. Afdalnya biar air ibadat tu meresap di tubuh kita. Air mandi wajib ke, air ambil air sembahyang ke, air ibadat kan. Jadi kalau kita kesak ni macam tak sih air ibadat tu di tubuh. Kecuali ada sebab misalnya sejuk ke waktu subuh ataupun ikutlah gapo-gapo dia. Misalnya nak naik atas surau jadi hapuk kapek kau jadi basuh jadi tak comel kau gapo dia. Tu tak ada sebab tak apa. Tapi kalau tak ada gapo-gapo biar air tu meresap di muka kita, di tangan, di anggota kita. Tu benda-benda ibadat. Begitu juga air mata kalau kita menangis. Bukan menangis kepit pintu lah, kepit pintu menangis tu. Bukan air mata ibadat lah tu ni. Air mata ibadat lah, ikutlah kita sedih gapo dia ni. Ingat dosa kita ke, maka kalau kita menangis kita sapu di muka kita. Sapu air mata tu. Jangan ambil tisu lah. Bunyi.
No, dok ambil jangan ambil tisu, ambil tangan kita comot di muka kita. Kerana air mata yang menangis kerana Allah ini boleh memadamkan api neraka. Maka ulama kalau banyak sangat boleh secawai misalnya. Buat mandi. Sapu gitu kalau boleh secawai lah, tapi tak siapa secawai, biasa muka sajalah. Nah, akhirat ni Allah Taala akan bawa tunjuk neraka ni orang tengah kalut. Di padang mahsyar ni semua orang ada belaka, tiba-tiba Allah Taala nak tunjuk neraka. Allah Taala kata, "Wak mari tunjuk sekali neraka setara mana." Maka marilah neraka itu diheret oleh 70,000 rantai, rata-rata. Satu rata dipegang oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Rata ni dalam riwayat kitab kata neraka ni macam beruk lah, kita nampak dia ada kaki aku ni. Atas belakang dia tu neraka, dia mengakuk gitu. Maka dikekal oleh 70,000 rata. Malaikat ni 70,000 rata. Tahu tak malaikat besar mana? Besar ni malaikat. Ibu kaki dia sama besar dengan dunia dah. Ibu kaki baru. Dia tak tahu 70,000 malaikat sorata. Tarik. Tarik ramai-ramai. Kau tu tarik, tarik nak kawal ni. Tengah-tengah duduk gitu, tengah jalan tu necaklah. Necak atas baru dia. Apabila necak baru tu duk mutar. Yuk. Menerak habis. Nabi-nabi, kau wali-wali menerak habis. Tutup muka belakang takut kena. Api neraka yuk ngecik. Cuk. Habis nabi-nabi tutup kepala kata Allah selamat selamat belakang. Maka duk tengah kalut lagu tu mari seorang malaikat bawa air spesing. Cucu. Mampu. Orang patut mudah sangat kata. Ingat ganas sangat api neraka kata. Cucu mampu. Ambil air spesing cucu. Katanya bisa molek kata. Air gapo dia ni? Maka malaikat tu jawab, "Nilah air orang yang menangis tengah malam kerana takut ke Tuhan. Kerana teringat dosa-dosa dan silap dia dengan Tuhan." Tengok. Air lain tak boleh mampu. Air ni mampu api neraka. Tu dah. Tu kalau kita sapu di muka. Ikutlah sapu tekuk kau ikutlah. Penting biar gitu nah. Biar nampak bolok. Apa wak kata sapu di muka habis jadi bolok biar tak apa nah. Meninggalkan berkomo-komo makruh. Pakai ambil ismaya, pakai sapu muka selalu. Tak komo, tak awak ni. Tak awak benda-benda sunat ni makruh pun ni. Meninggalkan beristinsyak, memasuki air dalam hidung, tinggal pakai ambil ismaya tu tinggal. Tak awak benda-benda sunat, hukum dia makruh lah. Lebih daripada 3 kali atau kurang daripada 3 kali. Ambil ismaya 4 kali, 5 kali. Jangan duk ikut was-was. Ni dia duduk atas kursi tu gak sodah. Tak wih kau orang dah baik tu. Nyogosok juga, nyogosok siapa merah. Kalau mandi junuk, siapa merah putih mata, masuk air, bas sabung lagi masuk dalam mata. Ni masuk setel dah tu ni. Ada orang tu kalau junuk subuh tak semaya subuh. Ada hok nyakit was-was. Gedung. Ingat nak gombo koloh. Nampak gedung bunyi macam enjin air bunyi. Tak jadi mandi. Hok ni was-was masuk hati lagu ni. Was-was tu bukan ibadat ni. Dia asal punca was-was ni orang tu nak berhati-hati dalam ibadat, nak buat comel asalnya. Tetapi buat comel dengan tidak belajar. Maka setan pun masuk selalu. Setan masuk tipu dia. Sikit lagi dia. Mandi sudah dah. Keceloh pelipatan ni tak guna. Pergi basuh dia. Basuh. Pelipatnya banyak. Pelipat situ, pelipat sini. Gosok kali duk congok. Hamba ni penat dah kan ni. Nama, berat lagu tu. Tak sudah. Akhir sekali benda nak buat comel. Akhir sekali nya tipu setan. Was-was ni bukan ibadat pun. Kita pergi ulas semula. Pergi ikut kata setan tu bukan pahala pun. Kita ingat pahala kan setengah orang kata. Tak apa ni kau comel lagi buat. Tak, setan sebenarnya. Sebab tu kita mandi junub, mandi biasa. Sudah apa semua rata molek dah. Tak apa, okey. Biarlah mari was-was kita kesat dah misalnya. Kaki ni tak kena. Tak secara. Pakai gis maya gitu ya. Jangan ajak was-was. Ni nak kata besok lagi was-was. Allahu akbar. Kejut orang bunyi nama. Tak ada apa. Tak jadi tadi. Nak igat. Allahu akbar. Tak ada juga 14 kali. Orang sebelah ni tak cakap nak kata mari mana semaya lagu ni. Ambo nak semaya jadi was-was. Kejut ambo dak kejam mata kat kejut. Allahu akbar.
Pas lagu mana ni? Gini. Orang kata kalau was-was tayang kat takbir kita nazar. Nazar hilang lalu penyakit tu. Nazar kalau hamba akad takbir kali kedua, hamba kena sedekah 1000 ya. Tentu dah. Allahu Akbar. Boleh pula. Apa? 1000 ya ni. Kali kedua 1000 ya. Tak jadi pun pakai jadi. Tak jadi tu. Tak jadi apa? Nampak siap kecek. Jadi hamba yakin. Ni tak 1000 ya ni. Nazar lagu tu. Tak balik lah. Tak. Bok kita ni, ya bisa sekali ni pala agung bisa sekalinya. Bisa pada was-was lagi. Tak cakap ayat doa ni tak jadi was-was. Doa ni tak jadi. Ambil air tawar tok guru ni tak jadi. Ayat nazar dia. Kalau hamba akad takbir kali kedua nazar, hamba kena 1000 ke orang. Taubat lelah. Allahu Akbar boleh pula. Tiba-tiba tak payah doa tok guru, tak payah air tawar basuh apa ni nipu kohong kata. Ni setan belaka lagu ni. Jangan lebih daripada 4 kali. Jangan lebih 3 kali. Jangan kurang daripada 3 kali. Cuma ia kata kurang daripada 3 kali ni makruh. Ya asal kurang daripada 3 kali harus hukumnya. Kerana Nabi pernah ambil air sembahyang sekali. Nabi pernah ambil air sembahyang 2 kali. Nabi pernah ambil air sembahyang 3 kali. Maka hadis ada berlaku. Maka ulama kata hak sekali tu Tuhan Nabi nak ajar wajib. Hak 2 kali itu harus. Hak 3 kali itu sunat. Paling afdal 3 kali. Jangan lebih daripada 4 kali. Jangan lebih daripada 3 kali. 4 kali itu alih dah. 3 kali setengah boleh tak? Setengah tu masuk pada nombor 4. Orang kata setengah tu mari ikut mana setengah tu? Nombor 4 dah tu nama. Tak ada istilah setengah. Mandi pula. Mandi ni banyak mandi dah. Mandi ni terbahagi kepada 3 mandi. Pertama dipanggil mandi wajib. Hukum dia wajib seorang itu kena mandi. Jangan tak mandi lah. Kalau tak mandi hukum dia berdosa. Jika kita nak buat benda yang perlu kepada bersih, tak syarat kena mandi selalu. Misalnya tidur dengan tok lelaki, tengah malam pukul 3 cakap nak mandi, sejuk ketang, tunggu dekat subuh nu lah. Okey, tak wajib mandi selalu. Maksud mandi wajib sini, wajib kita mandi apabila kita nak buat benda-benda yang berhajat kepada bersih, seperti nak semayang, nak masuk masjid, nak pegang Quran. Pada masa tu wajib kena mandi. Sebelum pada tu harus kita tunggu dulu. Tunda tu tak apa, tak ada masalah. Tu mandi wajib. Siapa dia mandi wajib 15 minit, 20 minit dapat pahala ibadat wajib. Supaya kita semaya zuhur dah, straight. Supaya kita semaya ibadat wajib dah. Kedua mandi sunat. Mandi sunat ni ikutlah, ada mandi sunat hari raya. Siapa dia nak beraya mesti mandi hari raya. Sama ada orang hek pun boleh mandi sunat hari raya. Hari raya hamba mari kota ni, hamba mari period misalnya. Okey sunat mandi. Kerana awak akan beraya ke tak? Saya beraya lah hari raya. Okey. Pas awak tak boleh semaya pun sunat mandi hari raya. Tu antara mandi sunat, mandi no ihram, mandi gapo. Ketiga mandi harus. Mandi tiap-tiap hari ni kita saja-saja mandi. Sipir kita dah. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Nampak? Pas mulalah paru-paru berair lah berapa dia. Acak sangat mandi tengah malam. Ya apabila bel maghrib ni jangan mandi. Tunggu lepas pada pukul 12 nu baru kita nak mandi, dekat dengan subuh baru mandi. Molek mandi sebelum subuh. Tubuh jadi tahan. Tubuh ni jadi kenyang. Kulit tak momel, orang tua panggil kulit jadi momel. Tengok orang tua mandi air telaga sejuk. Allahu Rabbi. Mandi ni tubuh. Nampak yang umur 80 ni kedut tapi tu kulit ni. Tulis besi. Urat dawa, gagah main. Kita ni tulis, alah kulit supaya dengan hodok. Lembutnya lah. Antara dia mandi air sejuk. Orang tua dulu dia panggil amalan dia. Amalan dia mandi air telaga lah dulu, mandi air telaga lah, mandi sebelum subuh. Sebab tu kulit dia pejam. Lah ni ada rawatan mandi ais. Mandi air batu. Molek untuk rawatan jin, untuk rawatan kulit. Pas dia ada campuran pula lah, campuran minyak atar kau apa dia. Kalau orang masuk atu, ni nak ajar orang masuk atu. Ambil air sejak, bubuh air batu, beli air batu kiu tu lah. Boleh secekok kau apa dia, kaca, mandi dia. Tobek selalu hatu, tak payah baca Yasin. Dah lah kita baca Yasin salah. Baik buih air gitu lah. Pakai curuh air tu, pakai dia lari selalu. Kita baca Yasin salah, kau masuk kamar pula. Tu mandi sejuk.
Jadi mandi harus lagu tu. Mandinya jangan mandi waktu malam, iaitu lepas pada bel maghrib. Orang bel maghrib tak suruh mandi lah. Siapa atas pada pukul 12. Apa sebab ni? Ni lubang roma kita, bulu roma kita ni tengah malam dia kembal. Dia kembal. Nampak pori-pori dia kembal. Kalau kita mandi banyak air akan masuk dalam tubuh. Ni paru-paru berair. Lepas mula moyo jala tu. Jadi dia pokok slow. Jala tu. Jadi cepat letih. Tu paru-paru berair, jangan mandi malam. Jangan mandi malam. Nak mandi lepas atas pukul 12, dekat-dekat subuh tu molek. Tu mandi harus nah. Mandi tu hukum dia harus kita nak mandi. Tak si mandi pun tak apa, tak wajib mandi. Arak ni dia mandi jarang-jarang lah. Sekali seminggu. Mau 3 hari sekali mandi pak kita kalau mandi lagu tu kan. Bau macam ngaji ewok kabuk lah jawapannya. Jadi pak kita tak boleh lah tempat dia kering sepanjang tahun. Dia tak perlu tak bau tubuh dia. Kita ni lembab, apabila lembab kan. Beratlah kita kalau tak mandinya. Mandi wajib, mandi sunat, mandi harus. Mandi harus. Erti mandi, apa maksud mandi tu? Ialah merata ke air ke seluruh anggota badan. Rata ke air di seluruh tubuh anggota badan kita. Dengan niat yang khusus baginya. Niat yang khusus. Seperti aku berniat mengangkat hadas besar. Ni nak mandi wajib. Hadas besar. Ataupun kita niat aku berniat mengangkat hadas besar. Ikutlah. Supaya dulu. Aku berniat mengangkat hadas besar. Aku berniat mengangkat hadas besar. Dulu. Aku berniat mengangkat janabah. Junub boleh juga. Ataupun aku berniat wajib mandi. Mandi wajib boleh berlaku. Kita duk niat ke apa dia. Tu lah. Jangan duk kata. Salah hamba duk niat sama ke ni. Duk. Saja aku mandi wajib. Sini tak ada kata sahaja aku. Jolah dah tu. Aku berniat tu sengaja dah tu. Ambo nak mandi wajib. Jalan belakang tu niat. Atau berniat mengangkat hadas haid ataupun nifas. Saja aku mengangkat hadas nifas. Saja aku mandi daripada haid. Saja aku mandi daripada nifas. Ataupun berniat bersuci untuk sembahyang. Saja aku bersuci wajib untuk sembahyang. Mandi. Jalan belakang. Salah satu pilihlah niat dia. Bila kau bermula niat? Apabila air mula kena tubuh kita. Ni pergi cetu niat tu. Pergi cetu tak mandi lagi. Cucu air. Hok berat lagi cetu tergelar dalam kolah. Tak reti nak pergi. Sudah celup dah air ke jadi mustakmal lah panda dia. Nak buat pergi gini. Pergi lah kau. Takut satu air lah apa dia mengarut mandi junub. Kita nak gomo air tak ada masalah, kita tak niat ke. Apabila kita tak niat, air tu tak punah pun. Kita main air ambil cetung kau. Jatuh buru gigi kau dalam kolah misalnya dalam beledi kau ambil tak ada masalah. Ni nak ambil ke mana sudah. Mak ambil guano ke satu air jadi mustakmal. Dak. Kita ambil tak ada masalah. Ya air tu penuh apabila kita niat. Kita niat baru tak boleh. Mandi kena niat lah. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi daripada haid kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar. Saja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala. Yang mewajibkan mandi. Benda yang mewajibkan kita mandi. Apabila berlaku benda ni wajib seorang itu mandi, jangan buat kontrol macu. Nabi kata air sembahyang dan mandi itu adalah amanah. Apa? Orang tak mandi junub, nampak biasa ya deh. Nampak dia tak ngaku dia mandi junub, sejuk pagi-pagi maya subuh tak mandi junub. Orang perasan tak dia? Tak ada beza. Sebab tu Nabi kata ambil air sembahyang dan wudu itu amanah kita. Amanah. Sebab apa? Sebab tak ada beza. Tak ada beza. Jadi kita kena caralah amanah. Kita yang hok tahu mandi kita rata ke tak rata ke kita saja tahu amanah. Tidak diwajibkan mandi ke atas seorang wanita itu kecuali berlaku padanya salah suatu daripada 6 perkara yang berikut. Berlaku ni perkara ni kena ingatlah. Benda-benda asasi ni kita kena belajar. Kelik ajar pula anak tina kita. Kalau ada anak tina, anak jatuh pun lebih kurang sama ya benda mandi wajib ni kena royak. Sebab apa? Sebab ibu dia merupakan mudir madrasah yang pertama bagi dia. Nabi kata madrasatul aula lil aulad. Madrasah yang pertama bagi anak-anak adalah ibu. Sebab tu ibu kena tahu bab mandi wajib, bab ambil air semayang, bab semayang, ruku-ruku semayang. Sebab benda asasi lagu ni biasa orang belajar dengan ibu dia.
Ni ibu baca Quran siratal labi. Sudahlah kata anak-anak nak baca Quran lagu mana, biar boleh baca Quran. Kita ajar anak kita Fatihah. Semua anak kita belah-belah orang mengaji Fatihah dengan kita berlaku. Semaya kita ajar hak asasi lah. Ambil semaya kita ajar. Siapa mati dia buat ibadat boleh kita. Dia pula ajar cucu kita pula. Boleh pahala kita ni. Pertama, benda yang menyebabkan seorang itu wajib mandi adalah keluar air mani sama ada jaga atau tidur. Ketika jaga keluar air mani ataupun ketika tidur. Tidur mimpi Power Ranger. Nama mimpi Power Ranger ke, mimpi Korea ke, mimpi K-pop ke, misalnya keluar air mani bagi perempuan, maka wajib mandi. Wajib mandi. Tak tubik pun nampak tak ada gapo dia apa kesel di kain di gapo dia. Tak payah mandi kalau tak tubik. Dia wajib mandi ni apabila dia keluar kepada hak zahir. Hak zahir ni gapo dia? Hak apabila seorang duduk di cakung terbuka. Tu kawasan zahir. Seorang tina apabila dia duduk cakung lagu ni terbuka. Okey, hak tu kawasan zahir. Kalau air mani dia tak sampai peringkat tu, maka tak wajib mandi. Kalau air mani dia kelubik misalnya sampai keluar peringkat tu, maka wajib mandi. Keduanya, benda yang menyebabkan wajib mandi, jimak. Sekiranya suaminya menjimaknya, maka wajib ke atasnya mandi. Setubuhlah, maka wajib seorang perempuan itu mandi. Sengaja ke, tak sengaja ke, tersepak jatuh perut. Sudah nama apa demo duduk sini? Tak ada apa nama. Ya demo duduk keke sini jadi masalah dah pula. Maka sengaja, tak sengaja, kau apa dia? Setubuh ni semua kena wajib mandi. Keluar air mani, tak keluar air mani, itu orang panggil meseng. Noreh topik getah kau, noreh tak topik getah kau, asal noreh saja letak pisah, toreh tak ada apa selalu. Nama. Tu setubuh ni. Setubuh ni kena jelas lah. Setubuh ni lelaki ni dia ada topi combat dia. Itu sini dia tahu belakang muka nikah belakang dia pakai topi combat. Bukan kata dia beli tak beli tu, memang original situ. Dia duduk situ dah. Bukan kata abe beli mana be. Dok dia memang kejadian dia lagu tu dia pakai topi, jaga keselamatan dia. Nama bahaya juga time perang dia pakai topi kalian nama. Topi combat panggil. Itu orang panggil topi combat itu ni bahasa itu. Dia pakai topi combat. Dia pakai lagu tu. Tak usah pecah lah memang ada. Nama kata be pecah-pecah be. Serabu kita tengok jangan dia memang lagu tu. Pakai topi. Okey, ingat topi combat dia ni. Bukan suruh ingat, mungkin kata kena ingat. Bukan nanti nak ayat cerita ni. Nak panggil setubuh ni lagu mana? Kadang-kadang benda ni tak setubuh. Kena mandi okey. Ke mandi dah. Orang tua panggil ada. Kalau telaga gak dia pasal kerek tinggi. Orang tua panggil. Ada tu kerek tinggi. Rasa tergeleh habis tu. Nampak topi combat tu rasa seled dah. Apa tak masuk lagi rupanya. Tebing dia tinggi. Nampak tebing dia, telaga dia tu kerek dia tinggi. Ya kena tergeleh siapa masuk. Nampak. Begitu juga topi combat ada jenis Britain punya. Jenis tinggi gini. Nampak. Jadi dia masuk separuh kita rasa tergeleh habis dah. Abang rasa separuh baru. Rasa tergeleh dah dah. Hak tu tak kira. Ya kena tergeleh sampai habis tekak tu deh. Tu jelas nak. Biar Nabi kata apabila bertemulah tempat dua khitan. Orang jatuh ke jauh sini, orang tina jadi jauh sini. Temu, klub semu ni, temu. Kalau dok main jauh tak kena lagi ni. Jauh lagi nampak lagi dalam skelo lagi tu. Nampak. Todok biar masuk rapat baru temu dua khitan baru wajib mandi. Keluar air mani tak keluar air mani. Tu baru panggil setubuh. Baru batal puasa, baru bab sabit zina, baru gapo ni. Cara kasar lah. Peh belakang dah. Boleh tergambar belakang dah. Sama ada kita jadi ketua ataupun dia jadi pengikut, dia jadi ketua, kita jadi pengikut. Sama lah. Dia ke setubuh, kita ke setubuh dia ke, misalnya contohnya nama okey sama belakang. Keluar darah haid, ketiganya keluar darah haid apabila seorang wanita tu datang darah haid, hendaklah ia mandi setelah suci haid. Ketika haid tu jangan mandilah. Patut tak mandi. Seminggu hamba tak boleh mandi dah ketika haid. Bukan tak boleh mandi. Untuk mandi wajib haid tu lepas pada dia berhenti nak kata sudah. Sebab tu orang tina tai mari kota kena pandai. Kena ajar anak tina kita mandi haid. Setengah tu kalau naik bas duk sebelah bau darah. Ni tak pandai mandi haid.
Tak reti. Nabi kata kalau kita tanya, mandi biasalah dia. Bersih-bersih ke apa dia, pakai pek ke apa dia, ambil minyak atas, lesik sikit. Orang tua dulu pakai kasturi, lesik. Supaya nak cover bau dia tu. Bau kuat, hok kena hok berat ke. No, kena hok berat. Jadi pakai biar cover gitu. Setengah tu, mandi bau jadi. Tak pandai lah tu. Kena pakai minyak atas di situ. Macam-macam lah ni orang jual, macam-macam lah. Kalau tak ada apa dia, orang kata tak cuma tanah. Tapi tak ada lah cuma tanah, jakit kumel lah apa dia, tak ada lewat tanah ni. Nifas pula, ni biasalah bau darah. Setiap benda bau darah kita cek tu nampak bau keruh. Tak syarat warna merah, tak syarat warna hitam, nampak keruh gitulah. Warna wajah seluk-seluk gini, warna wajah kuning-kuning sikit gini, bau darah dah. Tu hit dah. Tak sudah tanya orang tu darah tu kita tahu dah kata. Nifas pula. Nifas ni darah yang keluar selepas daripada rahim kosong daripada anak, tubik darah lagi panggil nifas. Apabila terdapat darah keluar selepas melahirkan, kemudian ianya putus atau berhenti keluar yakin suci, maka wajib atas wanita itu mandi. Mandi nifas. Kalau dia beranak, wajib kena mandi wiladah. Nifas pula dua mandi. Dia kena mandi wiladah, so mandi beranak dengan mandi nifas. Bila nak mandi wiladah? Allah ni hamba duk tengok nifas, nak mandi ke mana? Mandi lepas pada bersih belakang kita mandi dua-dua. Nak mandi so boleh? Saja aku mengangkat hadas wiladah. So mandi. Lepas tu so pula saja aku mengangkat hadas nifas dua kali. Ataupun nak mandi sekali ya. Saja aku mengangkat hadas besar, tirakat dua-dua. Hadas nifas dengan hadas wiladah. Selepas melahirkan ni wiladah, walaupun tanpa ada kotoran atau darah yang keluar, maka wajib mandi, panggil beranak kering. Beranak kering tu biar anak pun bersih-bersih ke apa dia apa semua, maka wajib mandi juga. Kerana air mani bodoh ni asal air mani dah. Air mani yang sudah berubah jadi bodoh, maka kena mandi. Kalau basah wajib mandi, tak ada khilaf ulama. Kalau kering, muktamadnya wajib kena mandi juga. Kenanya mati wajib mandilah. Kalau dia boleh mandi dia sendiri, dia mandi dia sendiri, tak payah panggil orang jom mandi. Tapi adalah dalam cerita-cerita keramatnya, antara orang mandi sendiri katakannya Saidina Fatimah, Sidi Ahmad Badawi, ada orang tu dia mati dia mandi dia sendiri, tu karamah dia. Sah tak? Sah sebab dia kena mandi. Ada ulama kata mati ni tak wajib mandi, orang hidup wajib kena mandi dia. Dia tak wajib mandi, dia nak mandi warna dia tak ada mukallaf dah, dia mati dah. Ada kata 5 saja benda yang mewajibkan mandi. Yang wajib memandi adalah yang hidup. Yang mati nak mandi lagu mana? Fardu ataupun rukun mandi, wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Boleh ke tak? Ambil air semaya hak wajib-wajib saja, hak sunat kita tak ambil. Boleh ke tak? Sah. Sebab dia buat dah benda wajib. Cuma rugilah alai-alai basah. Khoma tak buat masuk air dalam hidung, tak buat telinga pun tak buat, sapu tekuk pun tak buat, rugilah. Gitu saja rugi, tak dapat pahala alai-alai. Supaya kita pergi kedai kopi makan nasi kosong. Air tak sih, gula tak sih. Alai-alai makan nasi, naklah gula-gula juga. Gitulah ni. Dari sudut sah-sah. Tapi perbuatan lagu ni rugi lah. Rugi. Alai-alai dah basah tu. Baca bismillah. Apa dia buat lah benda-benda sunat tu tak rugi. Nabi kata siapa dia baca bismillah ketika ambil air sembahyang, maka dapat pahala pada anggota yang dibasuh dan yang tidak dibasuh. Perut tak basuh, maka dapat pahala juga. Kalau kita tak baca bismillah, dapat pahala yang dibasuh sahaja. Kita dalam perjalanan 2 marhalah lah. 2 marhalah ni pilah ulama berapa kilo. Ada 75 kilo pun ada. Ada kata 82 kilo ada. Ada kata 90 kilometer. Jadi apabila kita jalan, tangan kita nak kelik sebelum sapa. Misalnya kita orang kok lanah. Sebelum sapa kok lanah ni macam. Macam lah kita ada macam situ deh. Maka kita nak berhenti semaya. Semaya Isya misalnya. Kalau kita sapa rumah, kita boleh semaya Isya molek. Tak kita nak jamak qasar situ. Boleh hukumnya, tak ada masalah. Harus perbuatan lagu tu. Kerana apa? Kerana kita boleh sembahyang. Sebab sembahyang ketika musafir ini dibenarkan.
Maka tak ada sebagai halangi wajib kita kena semaya di rumah. Sebab saya musafir, saya nak semaya jamak, ikut saya lah. Tengok. Awak semaya di rumah boleh semaya sempurna. Tak. Boleh hukum dia, harus hukum dia. Boleh buat gitu nah. Ada soalan? Ada soalan? Boleh kau dok pergi belajar agama semasa iddah. Iddah ni banyak sebab lah. Iddah ni pertama iddah mati ko, iddah wafat ko, iddah gapo dia ni, iddah cerai ko gapo dia. Maka antara benda yang tak boleh buatnya adalah tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar daripada rumah. Kecuali ada buat benda-benda yang mesti kena buat seperti belajar ilmu fardu ain. Maka boleh dia keluar rumah ketika iddah. Tapi kalau belajar benda yang tidak fardu ain, tak boleh hukum dia haram. Kalau dengar kuliah saja ke, pergi usrah ke apa dia tak boleh. Saya dalam iddah. Hatta pergi ke Mekah pun tak boleh pergi kalau tak ada orang dalam iddah. Kalau belajar hak wajib boleh, hak sunat tak boleh. Lepas pada dia bersalin, dia mandi wiladah. Nifah dah ada lagi, dia mandi wiladah dah. Boleh ke tak? Boleh. Tapi wiladah sajalah, nifah tu ada lagi. Lepas pada ni mandi nifah saja. Moleknya mandi hujung tu. Lepas pada 60 hari, lah ni tak sampai 60 hari dah, 35 hari lah. Standardnya 40 hari, 40 malam nifah ni. Kerana apa nifah tu lama? Kerana dia haid yang tertahan. 9 bulan kan mengandung, maka tak tubik haid, maka dok kuku lagu tu dia akan tubik selama 60 hari 60 malam. Boleh dia buat lagu tu. Cuma moleknya mandi wiladah ni lepas pada tu mandi sekali dengan nifah. Mandi sekali dengan nifah. Ada orang kata awak kena mandi dulu. Awak beranak kena mandi. Nifah tu lepas ni mandi. Boleh juga tapi molek mandi hujung tu lah. Keluar ke rambut belakang telinga. Ni sebel ni. Nama. Ada kata tak wajib basuh. Wajib basuh. Kok kata tak wajib basuh hak marinah. Saya minta nas dalam kitab mana? Wak marinah kata. Kok kata tak wajib basuh ni area ni. Kok tak wajib basuh wak marinas. Nama. Kalau tak lewat marinah nyanyo kok orang. Amanah kita mengajar kok orang. Nyanyo ibadat dia tak sah. Kena royak. Hamba malah tanggung. Sini wajib ni. Sebab dia kawasan muka ke. Daripada anak telinga sampai kau ni. Maka antara benda yang masuk sini. Bukan rambut belakang telinga. Bukan hak ni tak wajib ni. Ni. Nyo ambil rambut celah ni. Stambul secekok ni. Kena tu. Bukan hak belakang telinga. Ni. Cuma biasa orang tino. Dia sepak dia letak atas telinga ni. Sebeng dia. Dia letak atas telinga. Waktu biar hak ni saja, hak depan ni. Hak duduk dalam kawasan muka. Hak tu wajib wajib kena basuh. Dalam kitab fiqh kata wajib kena basuh belakang. Apa tidak tahu. Masalah anak-anak tak tahu masalah ibadat. Okey, kalau ayah dia tak ajar ketika waktu dia kena ajar. Misalnya di antara umur 7 tahun sampai umur 10 tahun ke, anak dia, mak dia, ayah dia tak ajar, maka tu berdosa mak ayah dia ketika usia macam tu, usia sebelum pada balik, kerana itu tugas mak ayah dia. Tiba-tiba anak dia tak pandai, maka berdosa mak ayah dia. Tapi lepas pada dia balik, dia tak belajar pula, berdosa dia sendiri dah lah. Habis dah lah dosa mak pak. Benda orang lain boleh kena. Tempat baik kita telefon jumpa cari. Nak jual burger, hak sedap jumpa cari. Tapi tempat ngaji agama tak pandai. Mak dia tak tangguh dah. Balik dah, okey. Awak dah ada akal fikiran dah, okey. Maiding the store kena jalan. Tempat ngaji agama tak kena. Siapa bila mak ayah nak tangguh. Hak dosa dia memang dosa dia sebab ketika kecil dia tak ui pelajaran. Tu dosa ibu apa.
Lepas pada balik dosa anak-anak pula. Jangan dok tuduh kok mak dia lah apa curah. Mak tak wi agama kita. Dia umur 40 dah. Pergi Inggeris dah. Inggeris boleh pergi. Ngaji agama tak boleh. Jangan mau jawab sendirilah. Siapa dia tangguh dosa orang lain. Tak ada istilah dia tangguh dosa orang kecuali kecuali dia. Sebelum balik betul curah ibu bapa. Betul dia akan tangguh dosa. Hak tu sekatu saja. Ketika lepas pada balik dia sendiri yang bertanggungjawab. Perbezaan mengangkat takbir antara lelaki dan perempuan. Beza dia kepik saja. Ni kepik sini. Akak tangan sebelah dia. Allahu Akbar. Akak gini belakang. Cuma kepik. Hak jatuh sunat keking ni. Pisah di antara lambung dia dengan rusuk dia. Akak Allah, akak sini. Tina kepik. Tangan akak gini malu orang. Kepik gitu. Allahu Akbar. Baru nampak keperempuanan sedikit. Tu beza ketika akak takbir lelaki dan perempuan. Semasa solat ketika sujud dan semasa tahiyat adakah jari telapak kaki kena lipat dan menghadap kiblat? Nama kena menghadap kiblat dah. Ketika sujud, ketika tahiyat kau kaki kena tekan tu. Tekan dah. Kaki kita tekan biar sentuh batin anak jari tu sentuh biar kaki tu pergi ke kiblat. Wajib dah. Wajib kena tekan. Walau seputus jari ibu jari kau. Jangan duk ni. Nonde. Hukum dia tidak sah. Adakah kena hangguk kepala sebelum beri salam kanan dan kiri? Hak ni kita rasa aja terbaca tapi kita tak ingat dah. Tengok. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ni hangguk ni dah. Hangguk gini dah. Tengok. Ambo tak tahu, tak ingat, tak boleh nak komen pak ni. Tak sunat. Hak dalam kitab fiqh kata wi salam kanan ke kiri. Hangguk tak payah hangguk. Nak terima kau dia. Saya terima. Nampak? Cuma ketika assalamualaikum tu kan ada kiblat dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan assalamualaikum. Takut paling dada. Paling dada sebelum habis kum batas maya. Ya kena sudah assalamualaikum. Jangan paling dada lagi. Warahmatullahi. Warahmatullahi orang belakang nampak pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan assalamualaikum. Kalau ada setengah orang tu, misalnya siapa kosek dada, batallah daripada kiblat. Betul. Tu cara sunat dia. Ada soalan? Gini, masalah keguguran. Masalah keguguran. Gugur ni hukum dia seperti beranak. Keguguran ni hukum dia seperti beranak. Sama ada gugur tu baru darah sekepal baru. Katanya Tok Beda kata darah ni kalau perih lama jadi anak ni. Ataupun daging baru, daging macam sosis lagu tu, tak jadi anak. Tapi katanya Tok Beda daging ni asal budak ni. Lama perih sikit jadi budak. Maka hukum dia seperti dia beranak. Wajib kena mandi. Wajib kena mandi lepas pada gugur tu wajib kena mandi sebab dia hukum seperti seperti wiladah, seperti beranak. Kalau tubik darah pula jadi nifah dia. Tubik benda tu hukum dia seperti beranak lah. Sebentar ya beranak ni. Misalnya gugur ke kau berapa lama? Berapa lama gugur? Tubik darah dulu sebelum daripada tubik benda tu. Okey, tengok darah tu apa hukum dia. Darah ni ketika kita mengandung, dalam 3 mazhab kata perempuan tak boleh mari haid ketika mengandung. Dalam mazhab Syafi'i perempuan boleh mari haid ketika mengandung. Sebelum pada beranak tengok. Kalau dia tubik darah, tengok. Kalau cukup syarat darah haid, hukum dia mari haid. Tak boleh semaya dah haid. Tapi kalau tak cukup syarat darah haid, seperti sebentar sangat tubik darah, ataupun dekat nak beranak, dia panggil luka beranak ke. Luka beranak ke lah. Dari beranak ni tubik darah ke apa. Hak tu bukan darah haid, maka darah tu tak ada hukum. Wajib kena semaya. Pak hamba dah tengah sakit dah menau lagu ni. Masa tu nak semaya lagu mana lah. Nama kena tunggulah postpone. Tapi dia ingat hamba semaya, kena semaya, wajib kena semaya.
Apa bila beranak, baru tengok kalau ada nifah tak payah semaya, kalau tak ada nifah kena semaya. Bila ada, kalau beranak saja, mandi saja, nifah tak ada tahun ni pakai boleh semaya lalu. Gitu nah. Tengok darah tu lagu mana. Tengok darah tu kita ayat dah. Kalau darah tu gugur sebab luka beranak, okey, maknanya soyok tu gapo dia cari kau gapo dia, hak tu tak ada hukum nah, kena semaya. Cuma apabila nak semaya, kalau dia nak semaya, kena bersihkan darah tu, tepek, patu ambil air semaya. Nampak, patu ambil semaya lagu tu. Nampak. Kalau payah gak, jamuk lah. Kalau semaya, jamuk semaya. Oh, soalan. Sebelum sujud syukur kena baca Al-Fatihah kodok. Sujud syukur tak payah baca Fatihah. Kita royak ada 4 rukun dia nah. Pertama niat, sahaja aku sujud syukur kerana Allah Taala. So niat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sujud sekali, salam sekali. Tak payah baca Fatihah. Sahaja aku sujud syukur, Allahu Akbar, sujud sekali, akak kepala, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak payah baca Fatihah. Jangan baca Fatihah lah, bukan semaya ni. Sujud syukur sahaja. Qada atau makninah selepas daripada rokok i'tidal. Qada subhanallah saja. Qada subhanallah. Cuma rokok yang terakhir, i'tidal yang terakhir, semaya subuh, semaya gapo, hukum dia boleh kita panjang ke. Jadi rukun panjang. Sebab tu boleh baca kunut nazilah situ. Ada soalan? 2-3 minit lagi. Soalan pakai tudung dagu nampak. Dia tak beranak lagi. Bleeding tu macam batai semaya lah. Macam orang salih sulbuh lah. Keluar sesuatu semacam. Dia kena semaya lah. Nampak? Kalau rohok, semaya jamuk. Suruh dia semaya jamuk. Nampak? Misalnya payah nak geruk kau apa dia. Ingat orang mengandung ni jangan tak semaya. Dia main berat perut lagu tu. Tak payah semaya. Dak. Bukan menganak ni tak menyebabkan tak payah semaya. Beranak tu baru. Mengandung tak kena semaya. Wajib kena semaya. Nampak? Masalah telekung ni. Ni. Nampak dagu. Kena tarik sikit. Letak gen ni. Orang duk jual telekung. Mungkin dia tak mari mengaji. Yang duk salah ke dia lah. Betul dah dia buat telekung. Mungkin orang dia tengok orang buat gini berlaku. Maka kita lah cari inisiatif. Lah ni ada dah dah. Lah ni ada. Tak usah duk lipat lah kata tak ada. Hamba pernah pergi cari dah. Jumpa ada. Dia bubuh kikik sini. Lah ni kan ada jual kikik. Maknanya menepati syariah lah. Telekung. Kita boleh tahan nak buat telekung tepuh. Comel-comel. Bukan main. Bukan kata tak comel. Bubuh sini. Bubuh lah rendo pulak kau gapa dia. Bubuh ikan ayo kau gapa dia. Comel belana. Nama. Ada ni. Kena tutup sini ni. Sebab ni tekuk ni. Kita di benar hanya buka muka. Gitu. Jamuk lah. Jamuk. Kosa tak boleh dah. Jamuk sahaja. Tak boleh semaya tiap-tiap waktu sebab payah misalnya. Bleeding kau gapo dia payah kau gapo. Boleh kita jamuk. Berarti semaya suhu dengan semaya asal dalam satu waktu. Hal lain tu payah. Sebab kita nak bersih payah misalnya. Payah. Ada soalan lagi ke? Tak ada dah. Janji dengan orang ni hamba sudah lah kata. Janji dengan orang ni lewat dah ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Fala taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam kalau kita sebut kata kaki bangku. Tuan-tuan faham kaki bangku? Dia ni kaki bangku yang layak dengannya. Okey tak? Orang bodoh je akan bagi huraian macam tu. Betul tak? Betul. Orang bodoh saja faham macam Wahabi. Pula tu penyakit ni bukan saja rosak di kalangan orang awam. Ustaz-ustaz pun habis rosak. Yang berlabel mufti pun ada faham macam tu. Itu rosak tu.